Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Apa khabar semua sidang penonton? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesihatan kepada kita hari ini. Mudah-mudahan dengan berkat kesihatan yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita, kita merafakkan kesyukuran dengan tanda syukur dengan bertambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pertambahkan amal ibadah kita, mengurangkan maksiat kita, menjadi hamba Allah lebih saleh serta salihah, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini hari Rabu 6.30 pagi kita mula bersiaran. Jadi saya kira mungkin tak tahu lagi, mungkin baru sampai rumah dan sebagainya. Saya minta kepada semua sahabat-sahabat penonton boleh terus kongsikan Tanya Ustaz di Facebook, dan juga jangan lupa untuk kita bagi tahu ahli keluarga kita di rumah untuk sama-sama mengajak untuk tonton Tanya Ustaz pada pagi ini. Sebelum itu, suka saya ingatkan, Murtada Dakwah Center, sebuah pusat komuniti Islam ulung yang dinamik, mengimarahkan fungsi masjid 24 jam sebagai aset ekosistem. Memecah stereotip masjid, Murtada Dakwah Center mendominasi trend dengan kewujudan hub gaya hidup sunnah, dilengkapi stadium isukan, taman permainan kanak-kanak dalam masjid, kapsul hotel dan rumah kucing. Bakal menyinar sebagai mercu tanda Kedah tahun 2030. Murtada Dakwah Center, di sini kecintaan Islami bermula. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita nak bicarakan topik yang luar biasa, iaitu aurat dalam rawatan. Sudah tentu topik ini menjadi satu isu persoalan perdebatan di antara netizen, dengan izin. Dan hari ini kita nak bicarakan dan mengambil maklum apakah sebenarnya aurat yang dibenarkan dalam rawatan. Siapakah yang akan bicarakan topik perbincangan kita pada pagi ini, iaitu Al-Fadil Ustaz Ahmad Fawaz Fadzil. Apa khabar Ustaz, sihat? Alhamdulillah, sihat tak ya? Alhamdulillah, sihat Ustaz. Jadi pagi ni Ustaz, kita bicarakan, saya kira topik ni ialah, kalau tengok muka Ustaz dengan fake ni tak ada pisah lah orang kata. Jadi kita cerita mengenai aurat dalam rawatan. Tapi sebelum tu, saya nak ingatkan kepada penonton-penonton semua, sekiranya ada persoalan, boleh terus hubungi kita telah 18881677, ataupun boleh bertanyakan soalan di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Jadi insya-Allah tanpa selengahkan masa, sebagai mukadimah Ustaz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Da'iyah Liman, tuan-tuan dan puan-puan, penonton setia Tanyalah Al-Ustaz yang saya rasa sudah menjangkau 30 tahun lebih, mungkin, insya-Allah. Masya-Allah, makna dia umur yang sangat matang. Tajuk ini sebenarnya adalah tajuk yang kita sudah bincang secara umum pada ketika dahulu. Kemudian munculnya perdebatan yang sangat hebat di antara netizen, di antara sebahagian penceramah. Tetapi saya nak ingatkan tuan-tuan dan puan-puan, tajuk ini ia melibatkan pentakhususan kepada kepakaran fiqh, dan saya ingin mungkin satu hari nanti kita boleh bicara tentang tajuk fatwa, ya. Sebab kita nak tekankan soal kelayakan dan autoriti di dalam menyampaikan hukum fiqh. Sebab dakwah, boleh kita katakan semua orang boleh berdakwah, tetapi fiqh ini adalah kepakaran. Dan apabila muncul sebahagian daripada pembicara agama, ya, yang menyatakan seorang lelaki itu bila dia menyerahkan isterinya untuk nak deliver bersalin nanti kepada seorang doktor lelaki, dianggap dayus. Yang mana kenyataan sedemikian mungkin bagi dia tidak ada apa-apa, tetapi maklum balas daripada wanita-wanita yang merasa salah, merasa takut suami mereka dayus. Sebab dayus ini di antara dosa-dosa besar. Dan sangat sekarang ini saya bimbang apabila fiqh yang berbentuk berisiko, kalau setakat sembahyang 18 rukun itu tak apa buat TikTok, tetapi fiqh yang berisiko, yang mempunyai khilaf yang berisiko, bagi saya tidak sesuai dibuat TikTok. Kerana ia mempunyai implikasi undang-undang, mempunyai implikasi pada gambaran masyarakat bukan Islam,
mempunyai gambaran yang tidak baik ataupun kesan yang tidak baik kepada hospital itu sendiri. Misalnya derma organ. Nanti kalau ada orang datang, derma organ itu haram, ulama ni kata haram, sedangkan majlis fatwa kita kata harus. Dan dia akan mengganggu sistem. Dulu ada sebahagian pendakwah, mereka kata dia terkenal, jadi dia sebut derma organ haram, jadi hospital panik sebab hospital tengah buat kempen derma organ. Apatah lagi kalau orang itu terus mendesak menyatakan derma darah pun haram. Sedangkan kita ada fatwa, tak apa dia nak pegang haram, tapi jangan dia menyebarkan kefahaman dalam bentuk menentang. Sepatutnya bila kita nak menyebut pendapat kita, sebut juga pendapat majlis fatwa. Itu adab seorang faqih. Faqih dia tidak menyebut pendapat dia sahaja, dia perlu menyebut pendapat orang lain, dan khususnya kalau pendapat itu datang daripada majlis fatwa, supaya masyarakat ini faham. Masyarakat tidak boleh diajar dengan satu pendapat. Nanti hanya satu pendapat ni bermasalah, orang akan berasa terkejut. Aduh ustaz, kami rasa berdosa. Macam isu itu, isu apa, kepul ekor, apa ikan masuk neraka dan sebagainya. Sebenarnya itu tariqatul dakwah. Tariqatul dakwah tidak sesuai masuk ke dalam fiqh. Faqih ini dia perlu menyebut 2-3 pendapat supaya orang merasa, oh okeylah itu pendapat mazhab itu, mazhab ni kata sebegini, dan majlis fatwa kata begitu, dan majlis fatwa ada penghormatan dia. Jadi ini sebagai satu mukadimah supaya kita apabila nak bercakap tentang fiqh perlukan kepada kelayakan, macam doktor lah perlukan kepada kelayakan. Tapi kalau untuk berdakwah, motivasi daripada dinding pun tak apa. Maknanya simple. Hatta daripada orang bukan Islam pun tak apa. Dia nak bagi nasihat, baca buku Aristotle atau motivator semasa dan sebagainya. Tapi dalam fiqh ini perlukan, kata Ibnu Mubarak, al-fiqhu minat talaqqi. Fiqh itu mesti daripada talaqi, daripada kepakaran dan autoriti. So apabila kita bincang tentang isu besar ini, aurat walaupun kecil, tetapi ia ada impak kerana dia melibatkan rawatan. Dan rawatan ini ada rawatan di hospital, rawatan perubatan tradisional, rawatan seperti dikatakan masaj, rawatan seperti berbekam. Adakah ia menuntut kepada pendedahan aurat dan kadar mana yang dibolehkan? Itu perbincangan kita, dan sebelum itu kita mesti mendefinisikan apa itu aurat. Aurat dalam definisi fiqh ialah ma yajibu satruhu ataupun sitruhu. Satu kawasan, satu kita katakan anggota badan yang wajib ditutup kerana dia tidak nampak elok kalau ditayang. Sebab dari sudut disebut saintifik, biologi insan itu dia berbeza dengan biologi tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan itu kalau kita makin buka auratnya makin cantik, makin bercahaya, makin luar biasa. Dia punya dalam dia ada macam apa, dia punya siapa dah lupa, dia punya tumbuh-tumbuhan, dia punya orang kata dalaman dia makin kita buka makin cantik, dia punya bunga-bunga dia yang kecil-kecil tersebut, urat-urat dia. Tapi manusia kalau makin buka makin huduh. Nampak bulu ketiaknya, nampak parutnya, nampak benda yang tak sepatutnya. Dan kita memang dicantikkan oleh pakaian. Maka aurat itu dia punya maqasid dia adalah untuk menjaga kecantikan seseorang. Ataupun bahasa maqasid yang disebut oleh Syatibi adalah untuk menjaga maruah. Ataupun dalam bahasa moden kita namakan sebagai penjagaan personality, penjagaan image. Jadi ini di antara benda-benda yang kita kena faham. Aurat ini dia bukan satu perkara yang menyekat kebebasan. Sebaliknya menjaga maruah dan nama seseorang. Jadi apabila aurat ini dia ada dua. Aurat yang disebutkan sebagai mukhaffafah, kawasan-kawasan yang ringan, ada dosanya ringan juga, dan aurat mughalladhah. Dan di atas aurat mughalladhah itu ada aurat yang aghlad, aurat yang lebih besar. Jadi aurat mukhaffafah seperti lengan, kalau kita pergi hospital misalnya dicucuk lengannya itu, jadi auratnya katakanlah contohnya dia kata berdosa lah sebab ada doktor perempuan apa dengan perempuan lelaki dengan lelaki. Tapi kita tajuk jurawat ni tak ramai sangat lelaki. Jadi kita pun kata berdosa. Jadi dosa itu bila dia buka tangan sedemikian rupa, ia dosa kecil. Sebab nama dia pun aurah mukhaffafah. Macam Najib mukhaffafah lah, kita sejarah dengan air saja.
Di sana ada aurat mughalladhah yang di antara kemaluan depan dan juga kemaluan belakang. Dan di antaranya yang mana wajib ditutup kalau kita contohnya ada satu pakaian saja yang dapat menutup salah satu aurat tersebut. Depan ke belakang. Misalnya kita dalam kawasan rumah terbakar adalah kain nak tutup depan ke belakang. Dalam mazhab Syafi'i ada dua pandangan. Satu kata tutup belakang, satu kata tutup depan. Tetapi pendapat muktamad dalam mazhab Syafi'i yang depan. Tapi ada orang buat lawak juga, dia kata, "Ustaz, kita jangan tutup depan belakang, tutup muka, nanti orang kenal." Itu bukan pendapat fiqh. Sebab kalau kita tutup depan dia kata, "Dia ustaz ni." Tapi tutup muka siapa pun tak kenal. Tapi dia tahu orang telanjang. Cuma dia tak kenal siapa dia. Itu bukan pendapat dalam fiqh, itu pendapat orang awam. Jadi di antara aurat yang paling besar adalah aurat farjun. Dia ada dua, farajun. Ada orang nama faraj. Maknanya kemenangan. Ada farjun dengan sukun. Itu bahasa Arabnya, itu kemaluan. Farjun ini melingkupi depan dan belakang. Yang pendapat yang tepatnya dia panggil qubul. So qubul ini aurat yang paling besar yang hanya boleh dilihat oleh suami. Hatta ibu bapa pun tak boleh melihat. Dia hanya dapat melihat kerana keperluan mencuci najis. Maknanya tak boleh biarkan budak-budak berbogai di rumah. Kerana aurat itu, walaupun dia budak kecil, dia tidak berdosa membuka aurat. Tetapi kita yang melihat itu berdosa. Jadi haram kepada kita, halal kepadanya. Kerana dia bukan mukallaf. Sebab itu penutupan aurat budak-budak ni penting. Jangan dibiarkan berbogai. Maka hasil kita tengok adalah jenayah rogol kanak-kanak dan seumpama dengan dia. Maka bila kita mengetahui bahawa rawatan ini kebanyakannya jarang di dubur. Dubur ni kadang buasir dan sebagainya. Jadi yang banyaknya kita bincang di kubul. Tetapi sebenarnya yang tajuk kita bila berbicarakan ni, banyak orang fokus pada beranak. Dan saya akan terangkan pasal apa di Malaysia sukar kalau kita nak ambil perempuan dengan perempuan saja. Kita tengok data nanti. Jadi kesimpulan kita dapat di sini bahawa aurat ini bukan sahaja meliputi alat sulit. Kalau kita buat CPR pun dia terpaksa tekan buah darah. Itu pun tak boleh. Kalau kita buat rawatan kanser terpaksa melihat payudara. Kalau batu karang pun kena tengok juga. Kalau buasir pun kena tengok juga. Jadi tetapi masyarakat Melayu Malaysia kita ni dia fokus kepada beranak saja. Dan itu tidak adil. Dia kena tengok general. Sebab mereka-mereka yang kata kita nak doktor perempuan hanya menyambut isteri kita. Kalau tak, kita tak melaksanakan syariah. Suami dayus. Tidak betul macam tu. Syariat kita ini, yang pertama kita kena faham, terbina di atas konsep taisir. Syariat kita ini dia facility. Bila ada benda yang masyakkah, bebanan, kita melihat kepada data, pakar doktor semua dekat berapa ribu ONG, saya ambil ONG saja. Lebih kurang 900 lebih. Ini data bukan tahun ni, tapi tak lari, saya tanya kawan saya tak lari banyaklah. Lebih kurang dekat 1000. Okey, perempuan lebih kurang 400. Laki lebih kurang 600. Kemudian di kerajaan 60%, swasta 40%. Pesakit banyak. Kalau sebagai hospital beranak sehari 25 orang. Kalau pakar sebab hospital macam HKM, saya interview dulu, ada pakar perempuan ONG 2 orang ya. Kalau beranak sehari 25 orang tak ada. Dia beranak bukan sebenarnya. Dan setengah orang kata, saya faham bila kita baca pendapat ulama, dia kata apa, tak apa kalau tak berisiko beranak di rumah, panggil bidan. Tetapi sekarang ini dengan kajian sangat berisiko kita panggil bidan. Dia panggil qabilah. Kita di sini panggil apa, bola-bola. Ada kes banyak. Tetapi kalau berlaku pendarahan, dolar. Ya. Kalau berlaku pendarahan, kalau berlaku lambat beranak, ada risiko pada anak. Kalau anak tu termakan najis, dia mungkin akan menyerang jadi penyakit sindrom. Jadi OKU. Ya, itu termasuk dalam darurah. Makna dia sekarang yang saya nampak sebagai penceramah yang bercakap, dia faham darurat ni masuk bila isteri yang nak mati. Dia tidak melihat kepada kondisi yang lain, kepada anak. Takkan nak biar anak tu, bayangkan kalau dia tak beranak dalam tempoh 12 jam. Kena buat surgery. Dia berkata tak apa, kita bawa pergi hospital. Baru nak pergi hospital macam tu.
Nampak? Kalau kita tengok ni sebelum beranak lah, ada masalah itu, cerita ni panjang, ada, boleh buat seminar. Nanti kita buat seminar kalau sebab saya tengok semua bercakap, semuanya tidak menggabungkan teorika dengan realiti. Okey. Jadi kita tengok kalau kita masa mengandung saja, kalau tak buat mereka cakap, berisiko kepada anak mati pun ada. Betul. Dia kata dia puasa. Kefahaman orang awam, bila kita puasa, anak puasa. Kemudian kata, tak bergerak tak apa. Dia kita puasa, dia puasa. Bila anak tak bergerak tu, sepatutnya kita kena pergi hospital check. Baik. Dan ada kes yang mati. Makna zaman kita sekarang ni tak boleh bawa realiti zaman dulu. Saya tanya abang saya, bukan atas kereta. Kira zaman dulu. Tak sampai hospital. Tapi itu benda dia tak boleh jadikan sebagai satu kaedah, sebab dia keajaiban sekali itu yang berlaku. Ada abang kita pun beranak di rumah, tok kita yang sambut. Tetapi itu mujuk, tak ada risiko. Tetapi zaman sekarang ini risiko tu ada. Baik. Dan macam mana kita nak menentukan darurah ini bukan maksud tunggu mati baru dah orang kata oksigen dah turun 75 baru kita pergi doktor lagi. Tidak, doktor perempuan, pergi doktor perempuan ataupun doktor lelaki. Dia macam ni. Kaedahnya bila ada possibility untuk darurat tadi tu. Ustaz, saya menarik Ustaz pasal prosedur tadi tu, tapi kita berehat seketika boleh Ustaz? Boleh. InsyaAllah. Seketika saja. Jadi tuan-tuan dan puan, kita nak tahu apa prosedur dia. Kita akan berehat seketika. Kembali lagi selepas ini, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali kita lagi dalam majlis ilmu. Tayalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Tuan-tuan dan perempuan yang saya muliakan, pagi ini kita masih dalam topik perbincangan rawatan dalam Islam bersama Al-Fadhil Ustaz Fawaz Fazil. Jadi sekiranya ada persoalan, boleh terus hubungi kita di talian 18881677 ataupun terus ke Facebook kami, Tanyalah Ustaz TV3. Baik, tuan-tuan dan perempuan, rawatan dalam Islam, tadi Al-Fadhil Ustaz sudah menceritakan sedikit sebanyak antara realiti, apa fakta yang berlaku di Malaysia dan sebagainya. Dan Ustaz sebut apa ni, prosedur. Jadi prosedur apa yang Ustaz nak cerita tadi mengenai prosedur bersalin dan sebagainya. Silakan Ustaz. Baik, saya dah tersilap tadi. Maksud dia, kita ada pakar ONG seluruh Malaysia hampir 1,000 orang. Lelaki 545, jadi 53%, perempuan 477. Di private kita ada 41, apa nama dia, kalau di kerajaan lebih di private lebih banyak daripada dengan hospital kerajaan. Kita ada lebih kurang 300 lebih di kerajaan, tak silap saya, ataupun lebih sikit, dan 600 lebih di swasta. Satu Malaysia nak jaga. Satu kadang-kadang tempat di Sarawak tak ada pakar. MO saja tak cukup kadang-kadang. Sebab dia bila ONG, dia bukan hanya melibatkan beranak, melibatkan apa dia organ-organ lain. Ya, ovari, melibatkan apa dia kanser. Jadi kita kena tahu, dan pengajian perubatan ni bukan senang. Dia ada halangan banyak, halangan dia sendiri sebab begitu tough. Halangan suami. Suami asyik tengok isteri tak ada di rumah aja. Jadi halangan-halangan sedemikian, kerajaan dia tidak boleh buat satu arahan. Suami yang halang. Sebab itu sistem begini, daripada dulu sekarang kita serahkan kepada masyarakat. Makna dia, kalau dia minat, dia minat lah. Kita tak boleh nak paksa orang perempuan. Dan sebab tu kita didik anak kita jadi doktor. Mana ada sistem pendidikan macam tu. Kita nak jadi ustaz pun kadang dia benda lain. Kira pengajar ustaz taklah staff macam pengajar medik kena menjahit, kena apa semua tu, ada biologi, ada anatomi. So gambaran-gambaran angan-angan yang cantik tu bagus, kita ucap tahniah. Tapi kena baca data yang ada di Malaysia. Jadi kalau ada hanya lebih kurang katalah 500 orang pakar, ini bukan cover satu hospital ni. Satu Malaysia tu, daripada Perlis sampai ke
Johor. Sabah Sarawak. Sabah Sarawak. Kita tak bicara international lagi. Jadi yang menuntut kepada janganlah kita ceramah passion tu, dan kita ada majlis fatwa, ada fatwa dah lama dah, iaitu kita bila sampai waktu darurah itu dibolehkan. Cuma nak faham darurah tu apa. Definisi darurah itu adalah yang membawa kepada kematian atau merosakkan anggota badan. Jadi kita nak beranak tu dia akan kadang-kadang rosak kepada kemaluan wanita tu, nak jahit. Kalau pecah, kadang-kadang dia beranak boleh pecah pada, dia panggil perempuan ada 3 saluran. Saluran kemaluan untuk bersetubuh, saluran kencing dan dubur. Di antara dubur dan juga dia persetubuhan itu dia ada daging. Dan kalau beranak tak dikawal dia boleh pecah. Siapa nak jahit? Bidan tak boleh jahit. Dolar tak boleh jahit. Jadi kita mesti membaca zaman. Rahimallahu mura'an arafa zamanah wastaqama tariqatu. Kalau faham zaman barulah jalan kita lurus. Syariah kita ni dia bukan nak suruh kita ni apa main cari perempuan apa semua baru nak beranak. Kesan dia berdasarkan kajian interview kita pada sebahagian pakar, macam saya tanya Dr. Emilda, dia pakar di KPJ. Kalau kita lewatkan pun ada risiko. Katalah kami nak dalam sebahagian kita fikir kata apa, ulama moden kata, saya bukan kata kita tawarkan, tapi tak berapa realiti. Kita tunggu dulu, pergi hospital cari doktor lelaki. Dan ada kes macam tu. Bila kita tunggu macam tu, kalau hospital tu ada 2 doktor pakar, dia akan ada risiko. Makin lama makin risiko. Jadi takkan kita nak menjadikan kehidupan orang ni berada dalam risiko yang akan menyebabkan mungkin budak itu mati, mungkin anggota badan atau mungkin terkoyak, mungkin apa saja, ataupun wanita itu yang mati. Dan itu pula nanti orang kata doktor negligence pula, dia akan melibatkan doktor dianggap cuai ataupun macam-macam lah, sebab ada pasien-pasien yang otak dia cerdik kan nak saman doktor je. Akan banyak problem. Sebab itu saya katakan di sini, kalau kita kata haram cara yang orang sembang macam ni, mesti sudah ada peruntukan undang-undang yang mana menyatakan salah doktor tu merawat, doktor lelaki merawat doktor perempuan dan boleh dibawa ke mahkamah. Daripada enakmen syariah apa kita tak wujud benda tersebut, yang menunjukkan benda ini jangan, dia ada dosa dia. Kalau katalah terdosa misalnya, ada juga perempuan nakal ni, dia nak cari doktor handsome. Macam-macam lah, macam-macam perangai. Dia nak cari doktor handsome. Cara macam tu tak betul lah. Tapi bila dah beranak, anak dosa dia dekat azam saja. Masa kat beranak tu tak berdosa dah. So dosa ni ada tingkatan-tingkatan dia. Cara dia niat tu tak betul lah. Tetapi takkan masa tengah beranak tu, Dr. Handsome yang sambut, kita nak kata berdosa. Masa tu dah darurah. Jadi kita dalam pemikiran fiqh ini, dia bukan macam sembrono begitu. Dia ada tahap dosa-dosa dia. Dosa keazaman banyak mana, dosa tindakan banyak mana. So dia bercakap begitu, yalah mula-mula rawatan dan sebagainya, dosa banyak tu je lah. Tetapi bila dah ada beranak, dan boleh dihapuskan dengan istighfar dan sebagainya. Jadi kita jangan terlampau macam orang kata, jadikan jangan dalam fiqh aulawiyat, jangan besarkan benda yang kecil dan jangan kecilkan benda yang besar. Sebab kita dah ada data yang menunjukkan bahawa sekarang ni sukar untuk nak mendapatkan, orang kata apa, nak tally pesakit perempuan dengan pesakit lelaki. Hatta kalau kita ada pesakit lain pun, kita sebagai pesakit lelaki nak jumpa doktor lelaki pun ada yang terpaksa jumpa doktor perempuan. Misalnya khusus dalam IVF. Pakar-pakar yang nak buat IVF ni perempuan. Kalau di Kedah, sahabat kita Dr. Muizzah, bila nak buat rawatan, sesuatu itu dia akan melihat kemaluan lelaki. Kadang-kadang akan buat pembedahan pada skrotum, dia nak ambil, dia nak cari dia sperma yang tersangkut di celah-celah telur itu. Yang buat tu operation tu perempuan. Macam mana tu? Jadi sebenarnya banyak ada kadang-kadang isu ni cukup luas. Tak termasuk perempuan dan lelaki, Ustaz. Ya, saya tengok dia pun ni fokus macam tu. Sepatutnya kita faham dia punya, orang kata, gambaran hospital itu, gambaran perubatan tersebut, baru kita rasa tarik nafas balik. Itu cara dia nak faham dengan betul. Alhamdulillah Ustaz. Ustaz, kita nak bicarakan lagi mengenai topik ni. Tapi sebelum tu kita nak ambil pemanggil yang bertuah yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, siapa di talian? Hello ya. Teruskan dengan soalan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga Ustaz Fawad Fazil Ya. Encik Ilyas daripada Hitam. Ya, teruskan dengan soalan tuan. Silakan.
Saya biasa bekerja di salah sebuah hospital. Pada ketika itu saya dah sadar dah. Pada ketika itu etika dalam perubatan mungkin tidak ada. Bahagian yang saya kata mungkin benar di bahagian kaki, tapi kami dah buka semua. Wanita lah, wanita lelaki pun semua. Jadi saya nak tanya, apakah perlu dilakukan setelah kita dah melakukan perkara itu? Adakah patut beristighfar, mohon ampun kepada Allah? Buka semua pakaian pasien ke? No? Buka semua pakaian pasien ke? Ya. Okey. Laki perempuan kami dah buat macam tu. Tapi mungkin tak ada etika atau macam mana saya tak tahu lah. Tapi kami terpaksa mengikut arahan. Lagi pula selain kedua, adakah pada sekarang ni suami, saya tengok banyak daripada sakit daripada Timur Tengah ni, Arab, Iran, mereka akan tidak membenarkan doktor lelaki memegang langsung isteri mereka dan memohon mencari satu doktor perempuan hingga berlaku lah. Betul, itu yang kita berlaku. Ya. Kita tengok banyak daripada Timur Tengah, mereka betul-betul serius tentang aurat ni. Tapi kita orang Malaysia ni tak apa ambil berat. Minta pencerahan yang lebih lanjut pada Ustaz Ndus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdasar pengalaman, kalau kat Mesir tak jadi isu. Tak tahu Timur Tengah mana ni. Saya takut yang datang tu orang yang dia bukan menggambarkan budaya di sana. Makna dia sendiri individu. Jadi mungkin tuan menghukum di atas 2-3 orang. Tapi kalau kita pergi Mesir, tak ada isu benda ini. Dengan rakyat Mesir ada 80 juta. Macam mana kita nak combine. Jadi sebab tu kita swasta, kita pun nak pertingkatkan syariah compliant di sana. Kita bukan nak buang benda tu. Sebab tu bagi saya, kita meletakkan guideline. Meletakkan guideline, maksud dia aurat hanya perlu dibuka kawasan yang perlu. Macam kita buat CT scan, kadang-kadang dia buka semua. Itu kita perbetulkan sikit. Cara masuk di antara patient ke patient, biar dia pakai tutup aurat dulu. Jadi bukan kita buang benda tersebut, tapi disusun. Sebab yang dikatakan manusia ni dia ada terdedah kepada kelemahan. Macam kita di bank lah, walaupun kita bank Islam, tapi ada juga kadang-kadang berlaku kesalahan, kita perbetulkan. Begitu dalam hospital. Kebanyakan dia okey. Cuma mungkin kadang-kadang tu doktor tu pun dah lama sangat tak ada garis panduan. Sebab itu kita minta macam hospital swasta perlu ada penasihat syariah supaya kita dapat susun yang mana doktor tak dapat fikir. Sebab fokus mereka merawat. Fokus pakar syariah dia akan tengok kawasan mana bincang. Kalau kaki buka sampai contohnya betis diperlukan. Janganlah buka semua. Jadi kalau dah berlaku istighfar. Tapi bagi saya di zaman moden ini, saya insya-Allah kita bersedia. Sebab saya pun, kami ada program dengan KKM tiap-tiap bulan. Kita ada online sebulan 2 kali kita bicara. Kita boleh tolong mana-mana hospital yang ingin mendapatkan perkhidmatan. Kita ada pakar-pakar di Malaysia, saya kira mungkin dekat 50 orang yang mana mereka mempunyai kefahaman fiqh perubatan. Dia tak ramai. Apa dia yang faham tentang fiqh perubatan syariah ni mungkin dalam 50 orang di Malaysia. Dalam muamalah ramai ratusan. Tetapi dalam perubatan saya kira tidak ramai berdasarkan paper yang dibentangkan, berdasarkan kefahaman dan sebagainya. Jadi apa dia pihak hospital swasta boleh kombinasi dengan kita supaya kita dapat memperbetulkan kelemahan, tapi bukan kita memblame. Kita manhaj kita tidak memblame apa yang berlaku sebab kita proses. Jadi janganlah suami itu terlampau bertegang. Di hospital ustaz pernah sekali dah hospital tak bagi lelaki masuk teman beranak. Bergaduh dengan doktor. Kita ingat doktor ini dia ada etika. Tak boleh berdoa dengan pesakit melainkan dalam keadaan darurat. Tak boleh mengambil kesempatan, tak boleh mengambil gambar, tak boleh mendedahkan aurat kepada kawan-kawan dia. Dia ada etika dia. Cuma mungkin tak diletakkan. Jadi perlu diubah. Jadi untuk beranak, terbaiknya mengikut pandangan sebahagian pakar, suami mesti teman isteri. Baru isteri itu bersemangat. Atau tak ada suami, mak dia lah ataupun kakak dia. Dia tak boleh bersendirian. Jadi tindakan hospital sedemikian mungkin sebagai sementara temporari, tapi saya rasa dia selesai dah. Kalau ada suami tu mudah sedikit. Cuma suami tu janganlah bergaduh dengan doktor. Habis biar beranak dulu. Ada di hospital, sebagai hospital yang kita interview, memang bergaduh macam tu juga. Dah teruk sangat, baru dia minta kat doktor lelaki tu. Dan doktor pun ada 2 orang je. Jadi kadang-kadang si suami ni, yang ni masalah sebagai ustaz jugalah. Sebagai ustaz duk cari tahunya tu. Kamu kalau pergi hospital, Jangan cerita dengan masyarakat macam tu.
nak terang, kondensi, kena luas macam yang disebutkan pada hari ini supaya orang nampak sistem kita macam ni. Doktor tak jahat. Dia ada sistem kawalan. Cuma mungkin kadang-kadang tersilap langkah. Tersilap langkah kita perbetul. Jangan kita pergi bergaduh dengan doktor. Yang ni kita nak perbetulkan kesilapan masyarakat. Dia kira nak bergaduh. Dia faham sikit tak boleh sentuh isteri dah. Sampai aku tahu, isteri kita jaga elok. Tiba-tiba suami doktor tengok mudah menyentuh je. Bukan mudah. Dia tengok tu bukan dalam keadaan. Ada orang kata sama dengan tengok porno. Itu syahwat. Ini lawatan. Darah keluar dalam keadaan yang tak menentu. Kena cucuk bius sana, cucuk sana. Dalam keadaan sedemikian, mana boleh buat kawalan dalam bentuk satu-satu sedikit. Nak beranak tu push. Jadi dalam keadaan sedemikian janganlah kita orang kata hingat sangat. Buat relax. Kita akan biar pakar bercakap, jangan orang biasa bercakap. Baik, alhamdulillah, itu saya kira pesanan yang bagus daripada Al-Fadhil Ustaz mengenai biar orang yang pakar yang bercakap dan bicarakan hal ni, yang kita tak apa nak faham ni, relax. Insya-Allah. Kita akan berehat seketika, kembali lagi selepas ini. Biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali kita lagi dalam Majlis Ilmu. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Topik kita rawatan dalam Islam bersama Al-Fadhil Ustaz Ahmad Fawaz Fazil. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi dan juga saya hormati, yang baru bersama dengan kita pada pagi ini. Jadi Al-Fadhil Ustaz sudah ceritakan sedikit sebanyak, ataupun apakah kefahaman yang perlu kita terapkan. Bukannya kita nak bicarakan apakah batas aurat tu, kefahaman dulu. Kemanakah hala tuju perbincangan kita, kemanakah kita nak bawa, masing-masing ada perasaan masing-masing, bawa bertenang. Dan kita bicara mengenai ilmiah, keilmuan, disiplin, apakah yang perlu kita faham situasi yang sebenar. Tak apa, saya lengahkan masa. Saya nak ambil soalan Facebook yang pertama daripada Al-Shal. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Antara maruah dan darurat, mana yang perlu diutamakan? Apakah syarat-syarat bagi memastikan kemudaratan dalam rawatan dibenarkan di dalam Islam? Mohon Ustaz jelaskan. Maruah dan darurat, mana lebih penting, Ustaz? Ini telah dijawab oleh Al-Imam Syatibi rahimahullah dalam Al-Muwafaqat. Dia sebut, wa hifdzul muhjah muqaddam ala hifdzil muru'at. Gitu. Maksud dia hifdzi tanawul najasat min babil muru'at. Menjaga nyawa lebih utama daripada menjaga haram tahsinat yang termasuk dalam menjaga maruah. Seperti makan babi dan juga melihat aurat. Kerana apabila bertembung tahsinat, pengharaman aurat ini maqam dia tahsinat. Ya, dia tidak, kalau orang telanjang pun tak menghilangkan akidah dia. Tidak menghilangkan agama, cuma jangan telanjang. nak cerita bagi dia punya tu. Tetapi nyawa ni kehidupan. Jadi kata ulama kita, bila bertembung maruah dengan nyawa, maruah ni tak ada nilai, masa dia turun ke bawah. Bukan dia tak ada nilai pada iksah dia, tapi bila dia berhadapan dengan nyawa tu, dia tidak ada apa-apa. Kerana nyawa itu adalah maqasid ulia. Maksudnya maqasid yang paling ultimate, yang perlu dijaga. Maka isu ni tidak ada masalah. Dan syaratnya, darurah itu, kesakitan beranak itu waqi'ah. Makna dia bukan baru nak beranak, bukan 9 bulan lagi nak beranak. Dia benda yang orang kata berlaku, dan itu sudah berlaku. Jadi bila berlaku, kita melihat kepada kondensi. Kalaulah doktor kata misalnya kita ni ada duit, maka perlulah kita pergi doktor perempuan, tapi kena tengok di hospital seperti mana saya sebutkan, tak semua boleh queue nak dapatkan pakar-pakar perempuan. Kalau dapat, alhamdulillah. Tetapi tak dapat, kita janganlah macam berputus asa, dan tak diwajibkan kita pergi berpindah ke Selangor. Nanti kita di Selangor, ada doktor kat Perak. Ada doktor di Kedah perempuan. Daripada kita Selangor ni nak beranak dekat Kedah, sebab ada doktor perempuan di Kedah. Bukan macam tu. Cukuplah kita katakan kita berada di kawasan kita. Macam cari tayamum je lah. Tayamum ni tak perlu kalau tidak ada air, kita pergi ke Johor. Tak ada di Selangor, tak apa, kita ambil air kat Johor.
Tak perlu begitu. Cukup di kawasan kita, cukup di hospital kita, pada kemampuan kita. Bila kita ada doktor perempuan, kita dapat tu, alhamdulillah, laki kita. Itu kalau swasta lah. Tapi kalau kerajaan, kita tidak boleh menentukan. Ya, hospital yang menentukan sistem berdasarkan shift yang sedia ada. Jadi kalaulah sistem memang tak mampu nak buat, maka itu dalam keadaan yang al-hajah tunazzalu manzilatul darurah. Jadi kalau untuk ihtiyat, sebab itu beristighfar, doktor pun beristighfar, kita pun beristighfar kepada Allah. Kerana itulah yang kita mampu. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Walaupun yang kita tahu teorikalnya paling terbaik adalah perempuan yang pakar. Tapi berdasarkan maklumat tadi, perempuan ada berapa saja? Berbanding lelaki, kurang daripada lelaki. Perempuan kita tengok tadi lebih kurang dia 40% lebih. Lelaki lebih kurang dekat 50% lebih. Jadi macam mana? Dan kalau kita bincang dari segi kesan pekerjaan lah, kan nak buang semua doktor-doktor kita nak letak mana, tapi hikmah Allah Ta'ala dia menjadikan kehidupan sentiasa tak cukup macam tu, supaya orang belajar kehidupan kita ni memang kadang-kadang senang, kadang-kadang susah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Tuan-tuan dan perempuan, itu banyak perkara yang kita nak bincangkan. InsyaAllah kita akan ambil pemanggil seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Umar Irman dan juga Ustaz Fawaz Fazil. Saya Umar Abdul Majid dari Kedah Timur 3 Pekan, Faham. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi soalan saya begini Ustaz Fawaz Fazil, anak seorang ulama, Datuk Fadil Nur. Soalan saya begini. Kita sakit ni Ustaz, ni kita bukannya semua ni kritikal ataupun dikira sebagai darurat Ustaz. Jadi yang tak berapa nak kritikal ni, kadang-kadang ialah sakit nak cek denyutan jantung dan sebagainya ni, kadang-kadang doktor ni ada yang katanya terpaksa kenakan pada kulit, tidak pada baju tu doktor. Jadi apakah hukum mengatakan benda-benda ni, contoh sakit wanita doktor lelaki dan yang nak cek denyutan jantung, tapi dan macam-macam pula dia kata terpaksa masuk ke dalam baju dan sebagainya. Jadi apakah ini dikirakan melangkangkan hukum ataupun bagaimana Ustaz? Sedangkan kita tahu kalau yang kritikal ataupun yang dikatakan sebagai darurat itu yang kritikal, yang antara hidup dengan mati dan sebagainya, itu doktor ini yang ringan-ringan kadang-kadang tak sepatutnya dibuat begitu doktor. Ini Ustaz, apakah dikira kita melangkangkan hukum atau macam mana? Hukum haram tetap haram Ustaz ya. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Haji Omar Abdul Majid atas soalan diberikan. Banyak kali doktor tu. Dia sebenarnya tak semua boleh dikatakan salah, sebab rawatan jantung, medical jantung, cek itu pun sebahagian daripada lawazimud darurah. Dia termasuk dalam hajah. Sebab dia letakkan tunggu kritikal. Sebenarnya tak betul tunggu kritikal. Possibility untuk kritikal. Tunggu kritikal dia buat apa dah? Mati je. Sebab itu sebagian ulama kata, kalau nak makan babi, jangan makan babi masa nak mati. Haram ketika tu. Sebab kalau makan khinzir masa nak mati, kita akan mati juga. Sebab masa tu dah oksigen dah kurang, kemudian otak pun dah kurang berfungsi. Kalau kita makan pun dia tidak bertindak balas. Jadi kata ulama, sebagian ulama Syafi'i dia kata apa? Macam ada possibility. Kita tahu kalau tak makan kita akan mati. Tapi bukan maksud dah begitu. Itu jadi diharam. Sebab kalau kita bagi juga tak akan menjadi ubat. Jadi rawatan-rawatan seperti jantung, walaupun dia tak mati lagi, tapi possibility tu boleh berlaku. Ya, sebab katakanlah dia kena minor heart attack. Lah, tak mati lagi, tetapi dia boleh berlaku selepas tu dengan sekejap. Yang lebih besar. Jadi tak boleh kita kata bila doktor perempuan merawat kita, sebab ini tak kira lagi saya tak cari data doktor jantung lagi. Lagilah sedikit perempuan, lagilah sedikit untuk kita nak tallykan dan sebagainya, ataupun lelaki. Jadi di sini bagi saya, kalau doktor itu dia melakukan rawatan-rawatan yang diperlukan untuk menjaga kes-kes yang besar, itu dianggap sebagai hajah yang boleh diizinkan dengan etika dia, ada teman. Dan juga kalau dia boleh pakai sarung tangan, dia pakai. Kalau tak boleh, tak apa, sebab dia nak pegang cek tangan dan sebagainya. Itu kadang yang insya-Allah dimaafkan. Jadi jangan faham darurah ini hanya pada kritikal. Karena mati tak ada apa dah.
Bukan senang nak panggil doktor berlari begitu. Jadi possibility untuk kritikal tu bagi saya dianggap sebagai hajah yang mengharuskan untuk kelainan doktor yang berlainan jantina untuk merawat. Baik, alhamdulillah. Seterusnya kita pergi ke Facebook daripada Jura Azdin Sufian. Bagaimanakah yang dikatakan aurat dalam sesuatu rawatan dan manakah yang perlu diutamakan, doktor non-Muslim wanita atau doktor lelaki Muslim bagi merawat pesakit dari kalangan wanita? Mohon pencerahan. Soalan itu soalan yang baik, iaitu mesti utamakan doktor wanita yang bukan Islam sebab mereka sama jenis. Dan ini disebutkan dalam buku saya, Fiqh Wanita ni. Kita sebutkan yang pertama jumpa doktor Muslimah dulu, yang kedua doktor non-Muslim perempuan, barulah doktor lelaki Muslim dan last sekali doktor lelaki non-Muslim. Tetapi sebenarnya yang lebih penting adalah kepakaran. Siapa yang lebih pakar? Kadang-kadang dia Muslimah tapi dia tak pakar. So ada beberapa bab kondisi penyakit itu perlu dirawat oleh pakar tanpa melihat kepada agama dan gender. So tengok jenis rawatan. Kalau biasa tak apa kita cari, tapi benda-benda yang melibatkan kanser, yang melibatkan jantung, tentu kita nak cari doktor yang betul-betul pakar. Dan itu insya-Allah tidak ada masalah kalau walaupun berlainan gender. Baik, alhamdulillah. InsyaAllah tuan-tuan dan perempuan, kita akan berehat seketika. Kita akan kembali lagi selepas ini. Biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali kita lagi dalam majlis ilmu. Tayalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Buat yang baru bersama kita pada pagi ini, kita membicarakan topik rawatan dalam Islam. Jadi tuan-tuan dan perempuan, tanpa selengahkan masa, saya nak baca satu soalan yang menarik di Facebook daripada Mak Faizal bin Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya seorang lelaki menceburi diri dalam bidang perbidanan sebagai pakar sakit puan, sedangkan dia boleh memilih menjadi doktor sakit tuan dan sebagainya? Apakah seorang wanita boleh memilih doktor lelaki yang telah terbukti kepakarannya dalam mengendalikan kes-kes besar berbanding doktor yang sama jantina namun kurang dari segi kepakaran? Baik. Allah Ta'ala buat kita ni berbeza minat. Sebab itu Ibn Qayyim Al-Jauziyah menyatakan fardu kifayah ini dia tata'allaqu bil muyul. Berkaitan dengan minat kita dan kecenderungan kita. Untuk menjadi doktor, sudah tentu perlu ada minat dan kecenderungan dia. Dan bila jadi doktor, dia akan ada cenderung mana bidang yang dia mudah. Sebab tak semestinya Allah Ta'ala bagi kita mudah dalam pakar jantung, kita rasa senang dalam bidang oftalmologi, pediatrik, dia cukup bidang yang begitu banyak. Kadang-kadang dia mudah dalam bidang kanak-kanak, pediatrik. Itu bidang dia tulang, rasa susah pula. Ada kawan saya ambil straight 4 tahun dia pakai tulang di Kelantan, cemerlang. Ada orang duk fail lagi. Makna kemudahan ini berdasarkan muyul. Sebab itu potensi ini menentukan kepakaran kita. Jadi kalau ada seorang doktor itu dia memang teror dalam bidang ONG ni yang faham, dia bukan beranak saja, dia melibatkan kanser dan lain-lain lagi. So dan wanita tak ada kemampuan. Memang kalau kita tengok data, lelaki yang lebih ramai sebab berat. Kadang-kadang nak angkat pasien pun doktor perempuan kena minta juga pembantu lelaki angkat. Jadi kadang-kadang dia tak boleh tengok kemaluan saja, kena tengok suasana hospital itu. Suasana rawatan tersebut nak kena angkat, nak kena buat benda berat. Kadang-kadang nak tarik itu perlukan pada tenaga. Tak semua doktor perempuan kuat. Tengok dia bijak. Kalau surgery, kalau doktor-doktor tua banyak dia ambil surgery. Kan? Kalau kalau beranak biasa ni dia tak mau ambil. Dia memerlukan tenaga. Jadi faktor-faktor umur juga menentukan. Kita tak boleh kata doktor tak apa, doktor jadi robot kuat. Mana doktor tu pun orang juga. Sebab tu kita doktor-doktor ONG ni dia akan jaga dia punya kesihatan, dia pergi senama, dia pergi gym sebab dia perlukan tenaga. Perlukan tenaga. Kita ustaz tak semualah ada yang pergi gym bahasa doa juga, tapi kalau tak pergi gym pun boleh ceramah juga. Tapi doktor tak boleh macam tu. Kadang-kadang yang hobi dia menjahit, dapat tak jahit. Jadi skill sedemikian menuntut kepada kadang-kadang laki lebih cemerlang dan tidak berdosa insya-Allah, kerana
benda tersebut diperlukan. Ini dipanggil sebagai hajatul ummah ka daruratil fardi. Keperluan satu umat itu seperti mana darurah individu yang perlukan khinzir. Dan data menunjukkan memang kita perlukan. Kawan saya ada di Hospital Serdang memang pakar, dia memang terror. Dia buat macam mana dia terror? Tetapi kita letakkan guideline, dia ada batasan dia, dia istighfar dia. Jadi yang lebih penting adalah kita dapat mengurangkan kematian budak-budak dan juga isteri yang bersalin. Itu adalah matlamatnya. Jangan kita duduk bincang isu itu saja. Jangan kita jaga marah dengan aurat, kematian makin tinggi. Okey, itu yang pertama. Kemudian yang tadi apa nama dia? Dia nak pilih doktor. Dia nak pilih doktor. Kalau sakit-sakit yang seumpama dengan aurat, maksudnya mungkin jantung, mungkin kanser yang berat tidak ada masalah. Kerana kita katakan dalam mazhab Syafi'i yang ketiga, membenarkan kepakaran itu yang nombor satu. Sebab kita nak selamatkan nyawa, dan ini bertepatan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyukum atab, yang mana lebih pakar. So bagi saya fiqh yang kita ingin perkenalkan adalah kepakaran. Dan di situ kita letakkan guideline dan sebagainya. Tapi yang penting adalah kepakaran supaya pesakit itu rasa secure dengan doktor tersebut berdasarkan rekod dia telah, misalnya dia telah buat pembedahan ini dah 2000 kes. Saya pernah buat dulu slip disc di Mesir. Dia kata dia telah menjalani kes dekat 4000 kes dah. Kita rasa tenang. Tapi kalau doktor ni baru 2 kes, kita pun ragu-ragu. Satu kes mati, satu kes hidup, kita pun pening kepala. So, itu benda yang insya-Allah tidak ada masalah. Baik, betul juga apa Ustaz cakap tadi itu. Jadi banyak perkara yang kita perlu pertimbangkan dan juga kita perlu fikirkan. Ustaz, kita selalu bicara mengenai aurat dan sebagainya. Saya tertarik dengan satu lagi soalan daripada Faz Ismail. Bagaimana pula dengan doktor pelatih? Doktor pelatih silih berganti memeriksa pesakit di mana auratnya terpaksa diperiksa. Adakah terdapat kadar darurat ketika sedang dirawat? Terima kasih Ustaz. Ini juga isu yang mana perlu ada kawalan daripada bos dia, daripada pensyarahnya, supaya dia tidak berlebihan. Takut-takut kadang pelatih ni dia ambil gambar lah, dan cerita kepada orang. Perlu ada letakkan guideline etika mereka, menjaga rahsia dan juga orang kata menjaga keaiban mereka, dan ini diharuskan kerana li ajli hifazil ummah. Walaupun dia belum doktor lagi, tapi dia kena belajar. So disebut sebagai ini merupakan hukum takdiri yang kita jadikan dia seperti doktor juga, sebab dia memang bakal doktor. Jadi tidak ada masalah jika ia diperlukan dalam pembelajaran, seperti kita haruskan para pelatih menggunakan mayat untuk pelajaran anatomi, sedangkan dia bukan doktor lagi. Tetapi kalau dia tak belajar benda tersebut, dia tidak akan jadi doktor. Dia bukan boleh berguna patung, orang tak sama dan sebagainya. Jadi perlu dia menyentuh manusia juga. Tetapi dengan etika dan tidak ada masalah pelajar-pelajar atau doktor pelatih memegang benda yang dia wajib dalam pembelajarannya. Nak kata kena ada kawalan, pemantauan yang tuntas daripada pensyarah dan sebagainya. Kita nak ambil lagi satu pemanggil daripada penonton kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Ilmah dan Ustaz. Okey, soalan saya begini dengan Ustaz. Sejauh manakah tuntutan dalam Islam yang berpegang teguh hukum hakam hubung kait dalam soal aurat dalam rawatan? Itu je soalan saya bagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syariah mewajibkan kita menutup aurat dalam keadaan yang biasa dan dalam keadaan yang kita mampu. Bila sebut darurah, itu syariat. Ya, darurah adalah dalil. Bila dalam keadaan mati atau merosakkan anggota badan atau membawa kepada penyakit itu makin dia serius, makin kritikal, maka itu adalah dalil. Sebab itu kata ulama usul, ad-darurah nafsuha dalil. Maksud dia, darurah itu merupakan dalil syar'i. So tidak berhujah kepada Quran Sunnah lagi, sebab Al-Quran secara induksinya, secara menyeluruhnya dan bersama dengan sunnahnya ialah mengiktiraf darurah itu mengangkat benda yang diharamkan, apatah lagi haram itu li ghairi, dan haram itu berbentuk tahsinat. Ada dua benda sahaja darurah tidak boleh mengangkat benda haram, iaitu untuk dibiarkan dirogol dan dipaksa untuk bunuh orang lain. So orang perempuan yang mana nak dirogol, dia kena lawan sampai dia mati, tak apa. Okey,
tapi dia tak boleh serah badannya macam tu di atas nama kemiskinan. Ini kata ulama seperti As-Suyuti rahimahullah, la yubahu bihalin, tak akan dihalalkan secara mutlak setiap zaman, setiap waktu, setiap tempat. Dan kalau kita dipaksa suruh bunuh orang lain, tak boleh, biar kita mati tak apa. Dua itu sahaja yang tidak dihalalkan oleh darurah, berdasarkan maqasid yang lain. Membunuh dan dibiarkan rogol. Okay. Nak jadi alasan jadi pelacur lah, apalah, orang jaga anak, itu tidak dianggap valid. Yang lain di bawah kadar yang diperlukan, ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Melainkan katalah zaman kita nanti doktor naik, dia berlaku keseimbangan doktor dengan pesakit, insya-Allah mungkin ketika itu perempuan akan rawat perempuan. Tapi keadaan kita di Malaysia, saya tak bicarakan di UK, saya tidak bicarakan bila tersebut darurah, dia tidak berkaitan dengan semua tempat, dia berkaitan dengan keadaan kita. Ya, nanti orang tahu Ustaz UK ada kondensi dia sendiri. Kita bicara ini fake Malaysia. Ya. Baik, alhamdulillah. Kita nak terus kepada soalan seterusnya daripada Facebook, daripada Rahimah Saud. Seorang dewasa perempuan datang untuk mendapatkan khidmat fizioterapi daripada seorang terapis yang mahir. Bagaimana membendung auratnya daripada terdedah kepada terapis tersebut? Sebagai contoh, bila urutan itu dibuat pada seluruh kakinya. Terima kasih Ustaz. Ya, ini bergantung kepada sistem. Kalau kita ada duit untuk pergi kepada perempuan, elok kita pergi pada perempuan. Tapi kalau kita pergi hospital kerajaan, mereka tak ada shift dia. Jadi ketika itu kita tak berdosa. Yang pegawai itu kena jaga. Mana dia mungkin dia pakai sarung tangan, dia jaga aurat dia, dia minta ada orang teman, suami dia atau sebagainya, dan hanya rawat pada kawasan yang diperlukan. Itu saja dia punya guideline dia. Baik, mudah-mudahan dia menjadi kefahaman kepada kita semua, insya-Allah. Daripada Sarasi Cik Si, ujian pap smear dan kanser payudara memerlukan pemeriksaan penyelidikan, rawatan, penyembuhan. Bagaimana garis panduan aurat antara pesakit dan doktor yang berlainan jantina? Ya, sebenarnya kita dah sebut daripada awal, kalau pertama kali kalau jumpa doktor kita pilih perempuan, itu teorikal. Tapi di hospital ni kita tak mampu nak buat macam tu. Jadi kalau dia pergi hospital, dah ada doktor lelaki yang rawat kita pergi hospital kanser negara pun lelaki, ada yang perempuan, masing-masing rezeki lah. Jadi ketika itu doktor tu yang jaga, kita tak perlu jaga. Kita patient. So kita ni berserah kepada dia. Doktor sendiri itu yang akan menyukat pada kadar mana yang diperlukan di kawasan dibuka. Jangan dia pergi, kamu buka semua pakaian, tak boleh lah. Jadi kita pun ada ilmu, mana dia kawasan mana kena breast, hanya dibuka di situ saja. Kalau satu saja, yang buka dua-dua. So dalam keadaan sedemikian, itu diharuskan kerana kanser sebagai ada penyakit yang kritikal, penyakit membunuh. So perlukan rawatan dan insya-Allah tidak mengapa, puan. Baik, Ustaz, saya bila Ustaz cerita banyak persoalan ataupun apakah kaedah dan sebagainya, satu soalan yang lagi daripada Facebook, daripada Sajatul Sidik, bagaimanakah bagi pemeriksaan untuk skan jantina bayi? Apakah dibolehkan doktor lelaki melakukan sedangkan ada doktor wanita ketika itu? Apakah menjadi kesalahan jika hanya mendiamkan diri sahaja ketika itu? Ini soalan bagus. Kes ini kita kena melihat kepada tugasan. Mungkin ada doktor perempuan tapi itu bukan bidang dia. Tapi kalau dia memang bidang dia sengaja melakukan, boleh mendatangkan dosa. Cuma kita nak kena faham dulu keadaan tu, pasal apa doktor perempuan tu tak buat. Jadi kita tak boleh katakan haram secara mutlak ataupun harus secara mutlak, melihat kepada kondensi keadaan sedemikian. Kalau benda tersebut dibuat oleh lelaki tanpa ada halangan, maka mungkin ketika itu jatuh dosa. Tapi benda-benda sedemikian kita tak nak jadi isu balik. Kita susun balik sistem bagi elok supaya doktor pun taklah rasa cuma kita dalam keadaan semua dia berdosa sahaja. Jadi kita nak kawal supaya, kadang-kadang doktor ni penat. Jadi adakah ketika penat ataupun dia bukan bidang dia boleh mengambil tugas? Kadang-kadang segi etika, tak semua doktor boleh mengambil tugas bidang lain sebab dia akan masuk dalam misconduct, negligence. So bila ada kecuaian, nanti dia kena ada ke mahkamah, dia pula ada problem. So kena tengok pasal apa perempuan tu tak boleh buat sekian tersebut. Jadi di situ kita boleh faham kes dengan lebih detail. Ala kulli hal, bagi saya secara amnya hospital kita masih dalam keadaan yang baik.
Cuma mungkin mereka perlu ada syariah advisor untuk pantau. Sekarang ni soalan macam tu saya tak tahu keadaan macam mana, cuma saya beri gambaran macam tu. Boleh jadi halal, boleh jadi haram, begitulah. Baik, alhamdulillah. Saya kira itu cadangan yang perlu diambil kira kepada semua peringkat daripada atasan sampai bawahan. Perlu diperbaiki, penambahbaikan etika dan juga perlu ada panel syariah. Ya, mungkin doktor kementerian kita, menteri kita Dr. Zaliha boleh dulu saya cadangkan dah. Cuma ketika itu ada problem sedikit supaya ada di peringkat kerajaan panel syarak macam kita di bank kita ada yang memantau semua aktiviti hospital, dan ini cadangan kita kepada menteri kita yang baru. Baik, itu satu kira cadangan yang dibawa suara daripada meja Tanya Ustaz, insya-Allah. Mudah-mudahan dapat perhatian daripada seluruh umat, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, kita dah tamat bicara mengenai aurat dalam rawatan di TV3 dan kita akan sambung perbicaraan ini di TV9. Terus setia dengan Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali kita lagi dalam majlis ilmu Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masih lagi dalam topik kita aurat dalam rawatan. Tuan-tuan dan puan-puan, bersama kita pada pagi ini adalah Ustaz Ahmad Fawaz Fadzil. Jadi berbaki lagi setengah jam di TV9 ini. Saya kira sekiranya persoalan boleh terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3 ataupun boleh hubungi kami di talian 18881677. Terima kasih saya ucapkan kepada penonton setia Tanya Ustaz yang masih lagi nak tahu apakah topik perbincangan kita ini, di akhirnya apa yang kita dapat, sesuatu dan sebagainya. Dan saya ucapkan terima kasih yang buat baru bersama dengan kita. Nak tengok ulangan ataupun nak tahu apakah yang pada Ustaz ceritakan sebelum tadi, boleh ke Facebook kami untuk tengok siaran yang sebelum-sebelum ni, insya-Allah. Baik, tanpa selangkah masa, saya nak ambil satu soalan daripada Facebook daripada Aisyah Isha. Bagaimana dengan pesakit kronik yang enggan menerima rawatan kerana tetap mempertahankan auratnya? Adakah pesakit yang mendapat rawatan secara ruqyah ada juga diberikan rukhsah dalam soal aurat seperti mana rawatan daripada seorang doktor? Mohon pencerahan Ustaz. Baik, ini merupakan salah satu cabaran di hospital apabila pesakit enggan dirawat. Kerana mempertahankan auratnya. Itu kita anggap sebagai option dia lah. Kita tak nak paksa, doktor pun tak nak paksa. Tetapi sebenarnya cara begitu kurang bijak. Kerana kemuliaan nyawa itu lebih tinggi daripada kemuliaan maruah. Nyawa ini satu nikmat dan anugerah ilahi yang tak sepatutnya kita sia-siakan. Kata para ulama, hidup dalam keadaan sakit itu lebih bermakna daripada mati. Kerana mati kita dah tak boleh berzikir, melainkan kita dah tak larat dah. Kita boleh mohon kepada Allah. Tetapi kalau kita ada kemampuan, tanggungjawab dengan anak-anak, better kita pilih jalan hidup. Jadi tindakan sedemikian kita serahkan kepada pasien. Pasien itu tak mau ada rawatan, itu hak dia. Tapi doktor selalunya dia akan mintalah surat supaya nanti doktor itu tak dianggap sebagai negligence. Satu doktor tak nak enggan merawat, sebab etika doktor dia kena merawat. Sudah pasti doktor itu akan minta surat sign daripada pasien tersebut. Apa-apa yang berlaku ke atas nyawa dia, doktor tidak bertanggungjawab. Dia mesti ada taking begitu, mesti ada satu perjanjian dia yang kita menunjukkan kepada doktor itu tidak akan dikenakan apa-apa tindakan oleh pesakit kalau berlaku kematian ke atas dirinya. Keluarga kata, doktor dia tak nak. Itu yang pertama. Yang kedua berkenaan dengan ruqyah. Ruqyah ni bagi saya dia bukan satu rawatan, tetapi adalah satu doa yang bagi saya tak perlu kepada penyentuhan. Melainkan dia sendiri yang kata dia perlu sentuh. Kadang sentuh sana sentuh, saya pun tak berapa nak faham adakah perlu kepada sentuhan, sebab dia bukan rawatan medikal, dia adalah rawatan dalam bentuk doa. Kalau kita bahasa lebih mesra, rawatan ruqyah ini adalah dalam bentuk doa. Dan dalam bentuk doa kita tak perlu pegang aurat. Tambahlah rawatan bomo-bomo palsu yang kita tak tahu, nak buang sial lah apalah. Jadi sudah tentu itu lebih haram. Tetapi saya nasihatkan supaya mungkin pihak-pihak tertentu kaji balik sejauh mana kepentingan ruqyah tu dengan sentuhan. Cukup dengan hembusan. Kadang-kadang pegang sini, pegang nak buang, macam-macam pegang jin mana kita pun tak tahu.
So bagi saya itu adalah perlu dikaji semula, adakah itu merupakan hanyalah bahasa isyarat ataupun ia perlu dipegang. Jadi masih dalam soal jawab, tetapi bagi saya lebih elok daripada memegang aurat, cukup dengan bacaan dan hembusan. Ya. Baik, alhamdulillah. Terusnya pada Facebook daripada Intan Zurina Abdul Razak. Ustaz, bagi mereka mencari rawatan alternatif untuk mengubati penyakit mistik, apakah perkara-perkara berkenaan aurat yang perlu diteliti oleh waris pesakit sebelum menjalani rawatan? Yang kedua, adakah negatif X-ray, mammogram seorang wanita juga dianggap aurat kerana kelihatan jelas bentuknya? Sebenarnya tidak ada istilah rawatan alternatif. Yang ada kita namakan sebagai rawatan komplement. Kerana alternatif ini bermaksud kalau saya pergi jumpa ustaz ni, saya tak perlu pergi hospital. Jadi saya minta masyarakat, para ustaz dan seumpama dengannya, jangan meletakkan title rawatan alternatif. Alternatif maksud saya ambil, saya tak pergi hospital dah. Kita namakan sebagai rawatan komplement. Iaitu saya pergi jumpa ustaz tapi kena pergi hospital juga. Wajib pergi hospital. Kerana di hospital itu adalah rawatan yang sebenar, yang dia boleh diagnosis, dia boleh tengok tahap kita punya body kita. Jadi saya harap TV-TV main peranan, wartawan pun main peranan, jangan letak istilah alternatif. Sebab alternatif ini menyebabkan tak nak terima vaksin, tak nak terima apa-apa rawatan-rawatan moden, sebab dia kata semua Yahudi. Itu yang pertama. Okey. Jadi apa nama dia, aurat perlu dijaga. Bagi saya rawatan alternatif ini tak ada kawalan. Kita pun tak tahu ada tak akta yang mana kita nak baca. Jadi bagi saya perlu ada perbincangan yang lebih serius daripada pihak berkuasa supaya di-enhancekan, diperkasakan lagi rawatan komplement ini seperti homeopati, rawatan tradisional, supaya ada engagement dengan KKM, supaya kita dapat orang kata apa, memberi satu kesedaran kepada masyarakat tahap-tahapnya. Kita tidak menolak, tapi perlu dikuatkan lagi, diperkasakan lagi. Yang kedua berkenaan dengan X-ray, itu rawatan, X-ray sebagai perawatan. Jadi melihat aurat itu adalah mimbabil darurah ataupun hajat tunazzalu manzilatal darurah, maka ia merupakan salah satu wasilah untuk mengenal penyakit. Kadang-kadang kita ada sis dalam bawah pinggang, kadang-kadang kita ada benda-benda yang tak dapat dilihat oleh doktor. So sudah pasti ia merupakan wasilah lil wasailil hukmul maqasid. Wasilah mengambil hukum maqasid. Kalau maqasid wajib, maka wasilah itu adalah wajib. Baik, alhamdulillah. Seterusnya kita nak ambil lagi soalan daripada Facebook, daripada Muhammad Hafizi Hafiz. Bagaimana kaedah dalam rawatan bagi seorang pesakit sedang koma dan perlukan pembedahan melibatkan aurat seseorang bagi seorang doktor dan pesakit? Mohon pencerahan Ustaz. Ya, apabila koma, ia berada di dalam ghaibubah. Dan koma ini ada banyak peringkat. Pitam, kemudian kita koma yang serius, ditidurkan. Jadi dia ada pelbagai tahap. Dan sudah tentu doktor itu dia sudah ada kod etika. Doktor ni ada kod etika, guideline dia. Cuma mungkin kita nampak di dinding tu. Jadi dia jagalah, dia tidak boleh menyentuh dengan syahwat. Ada kemungkinan doktor yang dirasuki syaitan tanpa ada ditemani oleh nurse, dia meraba-raba pesakit. Ada kes begitu. Tapi kita nak setiap doktor ada pembantu yang menemaninya supaya mengelak daripada syubhat-syubhat khalwah yang diharamkan oleh syariah. Jadi benda tu settle. Baik, alhamdulillah. Ustaz, satu lagi soalan daripada Facebook, daripada Siti Norbaya. Selain daripada doktor atau perawat, adakah pesakit itu juga harus menjaga etika atau adab ketika doktor itu ingin membuat rawatan atau ujian kepada anggota badan supaya aurat terjaga tidak terlalu kering? Sebenarnya etika aurat ni perlu dijaga oleh dua pihak. Both parties. Doktor juga mesti menjaga auratnya dan apa nama dia, pasien pun kena, jangan dia beri seksi. Itu bagi saya pasien-pasien yang beri seksi itu dia tidak beretika. Kerana dia berjumpa dengan pakar. Sudah tentu bila kita berjumpa dengan pakar, kita mesti ada etika. Jangan pakai nampak kadang-kadang payudara dengan seksi, pakai singlet. Itu kita tidak menjaga maruah kita yang pertama dan tidak beradab dengan doktor kita. So ada seorang doktor di UK, dia buat tudung khas untuk doktor. Doktor ni tak boleh pakai tudung kembang-kembang. Kalau masuk bilik pembedahan dia kena orang kata serlum kat sini. Masukkan. Jadi bagus. Sebab tu saya cadangkan dalam bilik pembedahan, kadang-kadang doktor tu dia pakai tudung begitu yang penutup tapi nampak leher. So kita cadangkan
pihak peniaga ke siapa-siapa buat tudung khas untuk doktor yang dia pakai tudung, dia menutup leher. Itu much better. Jadi menjaga aurat doktor, kalau doktor yang tak pakai tudung, itu dia dengan Tuhan lah. Tetapi kalau syariah hospital tu syariah compliant, dia boleh wajibkan doktor pakai tudung. Kat lock dia tak pakai tu, dia nak macam mana? Tapi hospital swasta dia boleh wajibkan dan seumpama dengan. Cuma mungkin kita nak guna pendekatan yang lebih mesra, kita bagi option. Doktor nak pakai tudung, pakailah, tak nak pakai. Tapi dosa tetap adalah. Kita tak boleh kata tak pakai tudung tak berdosa. Tetap berdosa, tetapi kita ajak dengan lemah lembut, insyaAllah. InsyaAllah tu salah satu uslub atau kaedah dakwah kita, insyaAllah. Kita nak baca soalan daripada Hana Wancik. Apakah hukum melihat aurat untuk belajar? Yang kedua, Islam agama yang syumul dalam segala perihal dalam kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Apakah panduan dan etika dalam konteks perubatan dalam mengerjakan proses perubatan dan rawatan seorang Muslim dalam memelihara maruah dan aurat antara pesakit dan doktor, Islam dan bukan Islam? Silakan. Baik, yang pertama kita sudah jawab, boleh. Apabila belajar ini, kata ulama, ia merupakan wasail untuk menjaga nyawa pesakit pada masa akan datang. Kita melihat bahawa Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah menyatakan dalam kitab yang Zadul Ma'ad, institusi perubatan ini adalah institusi yang wajib dipertahankan oleh kerajaan. Sebab itu peruntukan banyak, berbilion. Jadi saya harap insya-Allah menteri yang baru dapat cek hospital-hospital yang nampak dah lama, sediakan bajet yang lebih luas, sebab ada sebagian hospital tandas pun dah teruk, bilik pengarah pun teruk, oksigen pun tak cukup, kena tumpu. Di samping kita tumpu sukan, kena tumpu perubatan tu lebih banyak, kerana kita nak hospital itu bukan tempat kita pergi nak mati, nak sihat. Ini kita pergi hospital sedih je, warna dia suram, tak ceria. Kita nak ubah, kalau boleh insya-Allah menteri kita yang baru jadikan hospital kita semua cantik-cantik, adakan bajet, cat bagi cantik, mesra sikitlah kita pergi ni, pergi dalam nak mati, mati terus. Jadi kita nak hospital kita cantik, mesra. Mesra ibadat, mesra alam. Kemudian berkaitan apa dengan satu lagi? Aurat, batas aurat orang yang aurat dan maruah juga, Ustaz. Ya, itu soalan yang sama kita. Batasannya kita insya-Allah jaga prosedur kita, jaga akhlak kita dan niat kita. Niat kita benar menjaga aurat bila diperlukan. Dia punya kaedah, saya dalam buku saya, keharusan tersebut berbeza mengikut sifat rawatan. Sekiranya berubat itu adalah wajib, maka wajib kita cek. Melainkan perlunya melihat faraj, maka hukumnya adalah wajib. So kata kanser dekat situ, maka kita kena tengok. Jadi setiap rawatan itu melihat kepada jenis perubatan dan jenis rawatan. So di situ kita ada faham. Sebab itu saya cadangkan sudah tiba masanya ada penasihat syariah untuk lebih go detail lagi dalam isu-isu sebegini. Sebab dia akan berbeza mengikut, sebab daripada standard fiqh dalam perubatan, case by case. Itu satu saya kira suara yang perlu kita ketengahkan, insya-Allah. Kita akan berehat seketika, kembali lagi selepas ini. Biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali kita lagi dalam majlis ilmu. Tajulah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dengan topik perbincangan kita, aurat dalam rawatan. Tuan-tuan dan perempuan yang saya hormati dan juga saya kasihi, terima kasih saya ucapkan kerana masih konsisten ingin belajar sesuatu dan juga dapat manfaat daripada program kita pada pagi ini. Tanpa selangkah masa, saya nak ambil satu soalan daripada Facebook, daripada Nur Hayati Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz dan Da'i serta kru Tajulah Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah hukum tentang aurat ini dan rosahnya hanya kepada manusia yang masih bernyawa? Bagaimana keadaan sekiranya sesuatu bedah siasat atau postmortem dilakukan ke atas mayat? Apakah adab Islam turut menjaga kepentingan aurat seseorang itu? Apakah prinsip perubatan yang dipraktikkan selama ini benar-benar telah mencapai keutamaan hidup beragama? Yang ketiga, apakah hak-hak pesakit yang perlu diketahui sebelum dan ketika mendapat rawatan? Apakah hukum pemeliharaan aurat dalam rawatan ini termasuk dalam menjaga aib? Mohon pencerahan daripada Ustaz. Baik, soalan yang pertama, kita tahu aurat juga melibatkan orang yang sudah mati kepada orang yang hidup. Sebab itu kalau kita nak mandi jenazah pun, kita mandi di atas tutupan kain. Begitu kalau nak buat postmortem,
forensik punya postmortem perlu juga dijaga bahagian aurat, tak boleh dibogelkan sedemikian sebab dia tak berdosa, yang berdosa kita pergi melihatnya. Jadi sebab postmortem ni penting sebab nak melihat punca kematian. Kalau tak ada langsung nanti mungkin dari sudut nak claim insurans ataupun Islamic takaful punya, kemudian dia melibatkan kes-kes jenayah yang mungkin kita tak tahu, dia mungkin diracun atau seumpama dengannya. Ada kes yang kematian seorang lelaki dibunuh oleh dua orang. Orang kata apa, terbakar handphone lah, apa sebagai, rupanya bila buat forensik bukan kes accident, dia ada kes pembunuhan. Jadi banyak kes yang telah dibongkarkan melalui kita buat postmortem. Itu yang pertama. Apakah prinsip perubatan? Secara amnya berdasarkan pengamatan saya sudah melebihi 80%, cuma perlu lagi diperkemaskan. Makna di hospital kerajaan, hospital swasta, semua mungkin dikemaskan dari sudut mungkin kos perlu disclose awal, jangan terlampau dibebankan sangat. Jadi itu perkara etika lah. Itu tapi boleh diperbaiki lagi ya. Kemudian apakah hak pesakit? Ya, yang pertama hak pesakit dia kena tahu doktor tu memang pakar. Bukan skema. Yang kedua adalah harga kos perlu dia tahu. Sebab itu kita minta hospital dia jelas tak apa. Yang swasta, klinik swasta perlu ada disclose price supaya kita pergi tak terkejut. Tapi kalau price tu standard tak apalah, macam RM60-70. Tapi kalau yang mahal-mahal ni pergi 3-4 ribu, tiba-tiba pesakit tak ada takaful, medical card tak ada pula, pening. Jadi pastikan harga tu clear supaya orang kata apa, kita pergi tu dalam keadaan kita tenang. Tak ada balik-balik pening kepala. So itu di antara benda yang perlu diperbaikilah dalam hospital, dan itu hak kita juga. Okey. Kemudian yang ketiga, hak kita perlu diberi rawatan sepenuhnya oleh doktor dan juga nurse. Yang seterusnya, apakah hukum melihara aurat? Itu adalah wajib, ya, adalah fardu ain, dan dia perlu dijaga dalam keadaan yang biasa, dan dia diharuskan ketika mana darurah ataupun hajah yang mendekati darurah. Ala kulli hal, penjagaan aurat ini penting untuk menjaga marwah, menaikkan taraf, menjaga imej kita dan mengharmonikan mata pandangan masyarakat. Dia mengharmonikan sehingga syahwat itu dapat dikawal dengan baik. Baik, alhamdulillah. Seterusnya daripada Mazni Hasan, rawatan bagi wanita yang kerasukan, setakat manakah aurat dibenarkan dilihat dan disentuh oleh pengamal perubatan? Biasanya pengamal perubatan merawat pesakit di khalayak ramai dan ada yang merakam serta sebarkan. Bermoralkah tindakan ini? Tidak, ya. Bagi saya dah tegur pada tempat, rawatan sihir jangan letak di FB untuk promotion marketing. Itu adalah satu tindak tanduk yang tidak profesional, yang bercanggah dengan etika. Dengan keadaan itu merayau, menjerit, dan itu menjatuhkan marah pesakit. Dan saya minta siapa yang letak delete lah. Ya, delete. Itu bercanggah dengan kod etika dan boleh mendatangkan dosa. Dan rawatan sihir ataupun jin ini saya kira tak perlu kepada pegang. Cukup dengan jampi, dan hembus saja. Sebab jin-jin ni kalau kita jampi dia keluar, tak perlu pegang-pegang. Dia bukan jantung. So perlu kepada perubahan cara etika sedikit supaya tidak berlaku pengambilan kesempatan di atas tubuh-tubuh wanita. Baik, itu pandangan saya lah. Baik, terima kasih Ustaz. Daripada Nurul Hidayah Saifuddin, apakah hukum mereka mempunyai penyakit sawan yang menyebabkan pengsan, tidak sedarkan diri dan terdedah auratnya? Adakah yang sekitar perlu bertanggungjawab menutup auratnya ketika membantu orang? Ya, sudah tentulah. Orang yang pitam, dia orang mukallaf, dia tidak ada legal capacity, dia tidak lengkap dia punya taklif dia, maka dia dimaafkan. Cuma kita yang nampak kadang-kadang dia terbuka aurat, kita kena tutup aurat dia. Itu kewajipan kita, mimbabil amri bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar. Jadi itu benda yang simple, dan kita perlu menutup auratnya. Baik, alhamdulillah. Sejak akhir ini, rawatan kiropratik tulang belakang menjadi pilihan di mana kaedah rawatannya memerlukan sentuhan di bahagian tertentu tubuh dan kebanyakan perawat adalah lelaki. Ramai juga wanita berhijab menerima rawatan dari perawat lelaki. Mohon pandangan Ustaz, adakah soal rawatan begini? Ini berlaku kontradik loh dengan ahli perubatan tak galakkan. Di hospital kepak-kepak tu. Jadi saya tak tahu sejauh mana kalau betul-betul itu rawatan yang valid. Tak mengapalah kalau benda tu betul-betul rawatan. Tapi sekarang ni saya tidak ada jawapan sebab kita belum pihak kementerian belum, kita nak kata itu rawatan yang sah ataupun rawatan yang betul-betul rawatan itu yang sukar untuk kita nak katakan. Jadi itu terserah kepada mereka lah. Saya tak ada jawapan di situ sebab
kita tak mau lagi research benda tu adakah betul-betul. Saya pun buat juga, tapi saya lelaki tak boleh. Tapi kalau perempuan, makna dia kalau dia betul-betul rasa sembuh dan doktor itu buat berdasarkan, ada doktor yang buat, saya rasa lebih secure. Jangan pergi ke tempat yang dia tu bukan ada basic. Kadang-kadang sekarang terlampau payah sangat. Betul. Jadi saya rasa perlu ada juga penerangan daripada KKM untuk pakar-pakar supaya menjelaskan lagi sejauh mana keberkesanan rawatan tulang. Ustaz, bila Ustaz sebut kata ini rawatan dan sebagainya, tadi Ustaz disebutkan mengenai bekam. Kalau bekam antara lelaki dan perempuan, adakah dikira sebagai darurat? Ya, bekam ini adalah rawatan yang sekarang ni menjadi rawatan yang sudah diamalkan di seluruh dunia. Cuma saya mengharapkan lebih more professional, etika daripada pembekam-pembekam. Jangan menceritakan rahsia orang. Kadang-kadang daripada bekam, dia cerita orang ni bekam. Dia tak boleh macam tu. Sebab tu rawatan tradisional, dia kena more kepada etika. Jangan menceritakan pesakit-pesakit lain. Ini kalau dia urut, ini baru ni YB ni main urut saya. Dia macam itu, dia nak mempopularkan dia. Tak boleh begitu. Dia tak boleh sebut passion lain kepada passion yang baru. So banyak benda yang kena rombak dan sebagainya. Jadi berbekam kalau benda itu adalah satu rawatan dan ia melibatkan kepakaran. Ada doktor yang buat rawatan bekam. Better pergi pada doktor yang buat bekam ataupun dia diiktiraf supaya alat-alat tu bersih. Tak maulah benda tu kadang-kadang boleh menyebabkan berlaku jangkitan HIV kalau tak dijaga betul-betul. Ya, dia punya barang dia dan seumpamanya perlu tukarlah dia punya jarum dia ke tempat cucuk dia. Kalau cuci kita bimbang, kadang-kadang cuci tu tak begitu cuci betul-betul. Jadi kena ada proses latihan juga supaya dicuci betul-betul supaya tidak, sebab darah ni begitu sensitif. Kalau ada HIV dan seumpama dengannya. Kalau betul benda itu rawatan yang dilakukan oleh pakar, tidak ada masalah rawatan itu kalau berlaku di antara lelaki ataupun sebaliknya kalau melibatkan kepakaran rawatan itu rawatan yang menyembuhkan penyakit. Jadi benda ni dia kita tak berani nak generalkan sebab kita tengok orang tu yang rawat. Sebab kadang-kadang orang biasa dia tak ada. Ya, orang biasa saja. Kita pun tak buat seronok. Jadi kalau orang biasa tu patut elakkan pergi pada doktor yang buat rawatan berbekam, itu lebih afdal walaupun berlainan jantina. Baik, alhamdulillah tu. Banyak persoalan yang kita bicarakan daripada tadi ni bertubi-tubi kepada Al-Fadhil Ustaz. Tuan-tuan dan perempuan, saya kira berbaki lagi sedikit masa. Mungkin kita tanya kepada Ustaz. Ustaz, orang selalu cerita aurat, maruah dan sebagainya. Apakah yang kita perlu faham mengenai aurat dalam rawatan ini sebenar-benarnya? Sebagai orang kata apa, di akhir ini misalnya Ustaz. Ya, apa yang perlu kita fahami dalam isu aurat ini adalah kod etika dan kepakaran. Iaitu kita hanya boleh menunjukkan aurat kita kepada pakar saja dengan etika-etikanya. Tidak boleh sembarangan. Tidak boleh pergi jumpa bomo, tunjuk, jumpa orang beza, tunjuk, jumpa ustaz, tunjuk, tak boleh. Dia mesti ada kepakaran yang betul diiktiraf oleh KKM dan penyakit itu betul-betul real penyakit. Ni tak mahu kadang-kadang dia tu ada penyakit dia mental illness, tekanan jiwa, kita pergi jumpa ustaz ni pegang sana pegang sini, sedangkan dia bukan kena sihir. So benda ni perlu diteliti oleh ahli keluarga dan sebagainya. Maka yang penting kepakaran dan kod dan etika, insya-Allah dia menjaga aurat kita dalam bentuk yang terjaga, tidak terdedah kepada orang ramai. Sebab kalau tidak ada kod etika, begitulah tayang nanti urut sana, tayang dekat Facebook, datanglah rawatan kami tapi muka orang perempuan tu ancam. Bagi saya itu tidak beretika. Jadi kesimpulannya, kita sentiasa belajar syariah, ambil daripada pakar, sama ada pakar syariah ataupun pakar perubatan. Itu yang lebih selamat. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Saya kira itu satu nasihat daripada Al-Fadhil Ustaz kepada kita dan juga ada suara-suara yang kita ingin bawakan dalam meja tanya Ustaz ini, insya-Allah. Ustaz, mungkin sedikit doa dan doa ringkas sebagai penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz atas ilmu yang diberikan, perkongsian, dan mudah-mudahan dia bagi manfaat kepada saya dan kita semua dan seluruh umat Nabi SAW. Jangan lupa esok bersama dengan Da'i Luqman dan juga panel Ustaz Omar Aziz dalam sirah topik hadis Imam Muslim
InsyaAllah. Saya dan Fadil Ustaz mohon ampun dan maaf sekiranya sepanjang kami berserah langsung ada terkasar bahasa, kekurangan kami semua daripada diri kami sendiri. Yang baik semua pada Allah SWT. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.